Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang saya kasihi kerana Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan kurnia izin Allah, Allah mengizinkan kita untuk berada dalam siaran ini, yang mana siaran ini yang ditaja oleh Surah Sunnah untuk program pembelajaran semasa pasca kawalan perjalanan untuk virus corona. Program ini dilancarkan bagi mengisi orang kata kekosongan waktu untuk bagi pelajar-pelajar SAPPS, Sekolah Agama Petang Perlis, yang mana anak-anak tuan-tuan semua dia tak duduk sajalah, dia ada terisi juga dengan sedikit pengisian sepanjang cuti ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan bersama dengan saya untuk pelajaran SAPPS ini, yang mana pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan pelajaran yang ketiga. Kalau tuan-tuan ada buku ini, di rumah, anak-anak tuan-tuan ada, boleh buka lah buku teks SAPPS ni, buku teks sekolah ini, tuan-tuan boleh buka ke pelajaran yang ketiga, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sebutkan beberapa perkara lah yang akan diberi yang mana diberi tajuk pada saya ini, dan kemudian ini akan ada ustaz-ustazah yang lain yang akan mengisi tajuk yang lain, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mengenal Allah adalah sesuatu perkara yang asas di dalam agama. Sebab kita seorang Islam ni kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan, awaluddin ma'rifatullah. Awal dalam mengenal din Allah itu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masalah lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan agama ini, agama Allah ini, agama yang mulia ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi suatu perkara yang orang kata agak kurang lah, tempang lah sekiranya kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perkara yang asas, dan kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Tuhan kita, dan dia bersifat dengan salah satu sifat yang berada di dalam Asmaul Husna, iaitu Al-Khaliq. Allah ini kita kena beriman sebagai Al-Khaliq, yakni Allah itu maha pencipta. Allah itu maha pencipta, iaitu dia menciptakan semua benda tanpa orang kata satu benda pun yang orang kata terlepas lah. Tak ada benda yang terlepas, semua Allah ciptakan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Mungkin tuan-tuan tak ada buku, saya akan tulis untuk tuan-tuan lah. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu khaliq kulli syai', yang bermaksud Allah lah yang menciptakan setiap benda yang berada di langit dan di bumi. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah lah yang menciptakan setiap benda. Setiap benda. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu yang seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Allah lah apa yang terdapat di langit dan di bumi.
Nah, itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita wajib beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam buku ini kalau tuan-tuan tengok, kalau ada unit satu Allah Maha Pencipta, muka surat yang keempat. Allah Maha Pencipta, iaitu Allah mencipta alam, manusia, haiwan, langit dan bumi, bulan dan matahari. Semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan benda yang diciptakan oleh Allah ini disebut sebagai makhluk. Nah, Allah itu khaliq, yakni mencipta. Dan benda yang diciptakan oleh Allah ini disebut sebagai makhluk. Waktu yang kita kena tahulah. Nah, yang kita kena tahu, yang mencipta ini yakni Allah. Allah itu kita sebut sebagai apa? Sebagai khaliq. Nah, khaliq. Nah, dia menciptakan sesuatu benda yang diciptakan itu disebut sebagai makhluk. Makhluk. Sebab tu orang duk kata apa? Kita ini makhluk apa semua kan? Kita ini adalah makhluk. Maksud benda kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencipta alam, semua benda Allah cipta. Dari planet-planet, bintang-bintang, pokok-pokok, apa semua, tumbuh-tumbuhan ini dicipta oleh Allah. Tidak ada yang terlepas. Nah, alam ini, yakni manusia, ada juga manusia, Allah cipta manusia. Tak ada orang dalam dunia ini dia claim diri dia cipta diri dia sendiri. Tak ada. Seperti mana yang difaham oleh pok-pok etis. Dia kata satu benda, semua benda itu terjadi dengan sendirinya. Tak ada lah. Semua itu adalah ciptaan Allah. Tak ada benda yang terjadi dengan sendiri. Nah, haiwan, langit dan bumi, semua benda. Ini yang dicipta oleh Allah. Bulan, matahari, law ni pun virus, corona apa semua ini pun musibah yang Allah bagi dekat kita. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Taala sebagai ujian untuk kita, dan kita kena bersabarlah dengan ujian yang diberikan oleh Allah ini, insya-Allah. Baik, setelah kita beriman bahawa Allah Subhanahu Taala sebagai orang kata apa, pencipta, kita juga kena beriman bahawa Allah Subhanahu Taala yang memberikan rezeki kepada kita, iaitu Ar-Razzaq. Allah juga Ar-Razzaq. Nah, kalau tuan-tuan buka dalam Al-Asma'ul Husna yang 99 tu ada, Allah itu disebut sebagai Ar-Razzaq. Nah, pemberi rezeki, yang mana Allah mengurniakan rezeki kepada semua orang. Nah, kepada semua orang. Nah, bahkan Allah tak kira kita ni orang Islam ke, kita bukan orang Islam ke, kita beriman ke tak beriman ke, semua mendapat rezeki daripada Allah SWT. Itu membuktikan kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Allah tak memilih. Cuba kalau Allah pilih kat kita, tuan-tuan, Allah bagi rezeki ni dekat orang Islam je, kat orang bukan Islam Allah tak bagi rezeki, teruk mereka. Nah, Allah bagi rezeki ni kat orang kaya je, kat orang miskin Allah tak bagi. Tak boleh. Jadi benda itu tidak ada keadilan di situ. Tapi Allah ini maha adil, dia memberikan rezeki kepada semua benda. Dia memberikan rezeki pada semua benda. Dia tak kira apa, bagaimana status seseorang itu. Jadi Allah ini Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rezeki. Dan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala, salah satu jenis rezeki ialah Allah menurunkan hujan kepada kita. Hujan daripada langit, seperti mana yang Allah firman dalam surah Luqman ayat 10, wa anzalna minas samaa'i maa'a. Allah kata, dan kamilah yang menurunkan air daripada langit. Allah yang menurunkan air daripada langit. Maksudnya hujan lah. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah lah yang menumbuhkan pokok-pokok daripada bumi ini setelah mana ditimpa hujan. Walaupun kita belajar sains, dia ada proses, orang kata kitaran untuk proses awan tu, hujan tu kan. Dia kata kalau wak-wak daripada bawah ni naik, dia akan jadi awan. Pun dia awan itu akan bertakung dengan air apa semua tu, dan hujan akan turun, air itu akan turun. Siapa yang buat semua proses itu? Boleh tak seorang dalam dunia claim dia yang buat proses itu? Tak boleh. Tak boleh. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa boleh claim kata hujan ni saya buat turun. Dia kata macam mana dengan pembenihan awan tu? Pembenihan awan tu pun manusia buat.
Kalau Allah tak izin, tak turun juga. Semua itu adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah kemahuan, kekuatan daripada Allah SWT. Jadi kita ini mampu berusaha je tuan-tuan. Mampu berusaha aja. Hakikatnya semua itu datang daripada Allah SWT. Dialah yang mengizinkan. Kalau kita berusaha terus mana pun tapi Allah tak izin, tidak akan terjadi perkara tersebut. Ini yang perlu kita beriman. Begitu jugalah dengan hujan ni. Dengan hujan itu sebagai suatu, orang kata apa, nikmat yang paling besar daripada Allah. Dan menjadi sunnah kepada kita apabila hujan itu turun, seperti mana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW diajak pada kita kalau hujan itu turun, minta dekat Allah SWT. Ketika mana hujan turun itu, kita baca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, moga-moga hujan yang turun ini memberikan manfaat kepada kami. Pendek ya doa tu. Doa-doa pendek lagu ni kena hafal lah tuan-tuan. Kalau doa-doa panjang-panjang kot kita tak boleh hafal. Tapi yang pendek-pendek ni, at least orang kata kita boleh hafal. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau cikgu SPPS dia duk ajak kat kolah. Dia duk ajak kat kolah. Allahumma, moga-moga ya Allah, moga-moga hujan yang turun ini memberikan manfaat buat kami. Sebab apa kita minta hujan itu memberikan manfaat buat kita? Kemungkinan hujan yang turun itu tidak memberikan manfaat. Kemungkinan hujan yang turun itu bukanlah suatu manfaat kepada kita. Boleh jadi ia jadi satu musibah pula. Seperti mana yang berlaku pada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh dulu, tuan-tuan tengok mereka dibinasakan oleh banjir yang besar daripada hujan. Hujan turun juga, tapi bukanlah turun disebabkan orang kata rahmat Allah. Bukan turun disebabkan memberikan manfaat. Tak. Bukan nak bagi manfaat, bagi balak tambah. Kita ni minta kepada Allah, moga-moga hujan yang turun. Kalau hujan kita duduk kemarau kat Perlis ni 3-4 bulan kan. Kita duduk doa, kita semayang, solat istikharah, solat istisqa, silap tersasa. Solat istisqa apa semua ni. Kita minta hujan. Semua itu kita mintakan hujan yang bermanfaat daripada Allah SWT. Kalau tak ada hujan, habis. Pokok-pokok tak boleh tumbuh, binatang-binatang semua akan mati. Kita pun nak minum air, tak ada. Tuan-tuan, kita nak minum air, tak ada. Semua tu air ni penting, penting untuk diri kita. Orang kata kalau tak ada air, kalau tak ada makanan ni tak apa lagi tuan-tuan. Kalau bulan puasa ni tak ada makanan tak apa lagi. Tapi jangan tak ada air. Tak ada air, dia kering habis dalam satu badan tu. Tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ulang balik yang saya sebut tadi, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini kena beriman dengan Allah. Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta, Maha Pencipta. Kalau orang kata kat kita pula, kita masuk sikitlah, keluar tajuk sikit. Kalau orang kata kat kita, kalau Allah ciptakan semua benda, ni kita keluar kotak sikit kan. Kalau kita cipta semua benda, Allah cipta semua benda, bagaimana dengan kerusi, meja, apa semua tu? Yang tu kita buat, bukan Allah yang buat. Kita kena, macam mana kita nak hadapi orang kata apa? Soalan-soalan macam ni, macam kursi kan, kursi kayu tu. Bukan Allah yang buat tu, kita yang buat tu. Kita yang buat ni, semua ni. Ni whiteboard belakang saya ni. Ni, papan putih belakang saya ni. Allah buat dia. Dia kata kita buat tu. Kata Allah cipta semua benda. Ya, betul lah kita yang buat. Tapi penciptaan kita tu ada limit. Penciptaan kita tu ada limit. Allah ini Khaliq, dia mencipta. Kita juga mencipta. Tapi penciptaan kita itu adakah sama dengan cara mana Allah cipta? Tak sama. Sebab tu Allah kata dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu benda pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu mencipta, Allah juga mampu mencipta. Tapi penciptaan kita tidak sama seperti mana penciptaan Allah. Adapun macam kita kata, kalau kerusi kayu tu kita buat. Kayu tu siapa yang buat? Ada dah manusia buat ni kayu tu? Tak ada. Kita ambil yang pada mana? Pada pokok-pokok tu siapa buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buat pun. Kita cuma ambil bahan-bahan yang Allah letak atas muka bumi ni, kita olah. Kita buat kerusi, contoh kayu, kita ambil pokok tu, kita buat kerusi, kita buat meja, kita buat almari dan sebagainya. Kita hanya mengolah sahaja. Dalam proses kita mengolah tu pun, kalau Allah izin jadilah. Kalau Allah izin tak jadilah. Jadi kita ni, kebergantungan kita pada Allah tu tak terlepas. Semua bergantung macam tu juga.
Walaupun kita mencipta semua benda yang ada di sekeliling kita ni ada, semua itu dengan izin Allah Subhanahu taala. Kalau kita buat, kalau Allah tak izin pun tak akan jadi. Iaitu yang kita kena faham. Kita kena faham bagi menjawab orang kata persoalan macam tu lah. Persoalan macam tu kalau ada orang tanya lah, ada orang tanya tuan-tuan kan, nak tuan-tuan kan, jawab lagu tu. Jawab lagu tu. Semua itu adalah pengolahan kita sahaja terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Sebab itu dalam dunia ini tak boleh tuan-tuan, daripada kita boleh simpulkan daripada dua tajuk ini, Allah memberi rezeki dan Allah yang mencipta ni, kita semua saya nak pesan satu benda, kita tak boleh nak sombong terhadap hidup kita, terhadap orang lain. Apabila kita sampai ke satu tahap nanti hidup kita, ada setengah orang sampai satu tahap bila mana dia mempunyai harta, dia ada jawatan yang tinggi, dia mula menjadi sombong. Ketika mana dia susah dulu, dia ingat pada Allah SWT, tapi bila masa dia sampai waktu yang senang, ada duit, ada jawatan, ada rumah yang besar, dia menghina orang lain, dia memperkecilkan orang lain, dia menghina ciptaan Allah yang lain. Sebab apa? Sebab dia lupa tentang asal usulnya. Hakikat diri dia sendiri pun Allah buat, walaupun terang mana dia kaya pun. Semua itu hanya pinjaman daripada Allah. Pinjaman daripada Allah. Jangan kita takbur, jangan kita sombong. Takbur dan sombong ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Bukan milik kita. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu taala, dan kita kena sedarlah. Sebab tu kita panggil, sebab tu kita ni digelar sebagai hamba, abdi. Hamba yang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala sebagai Tuhan kita. Jadi terang mana pun kaya kita, terang mana pun rumah besar kita, kerja besar terang mana pun, kena balik, kena sujud balik pada Allah Subhanahu taala sebagai Tuhan yang memberikan semua pinjaman rezeki, yang menciptakan kita. Semua benda yang ada dalam rumah kita tu, semua tu milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Baik, itu untuk sesi yang insya-Allah, itu untuk sesi yang pertama sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Kita bertemu pada sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.